Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Petang semua. Okey. Sorry tadi dah online, tiba-tiba bateri mati pula. Okey, tak apa. Okey, teruskan. Okey. Tadi Kak Daya cerita tentang kisah bagaimana mutiara terjadi. Tak apa, Kak cerita balik semula lah. Okey, bagaimana mutiara itu terjadi. Okey. Mutiara ni dia terjadi daripada pasir-pasir halus yang masuk ke dalam cengkerang tiram tau. Okey, mutiara ni. Lepas tu bila kena dekat cengkerang, dekat dalam kulit tiram tu kan, daripada isi tiram tu, pasir-pasir tu menyakitkan tiram-tiram ni. Sebenarnya menyakitkan badan tiram-tiram ni tau. Jadi apa yang tiram ni buat, dia tak boleh nak halang buang dengan dia punya tangan sebab dia tak ada tangan. Tapi tiram ni dia ada satu getah dalam perut dia. So dia makan dia pasir tu. Okey, maksudnya masukkan pasir tu dalam perut dia. Lepas tu dia balut getah. Dia gunakan getah yang ada dalam perut tiram ni untuk membalut pasir-pasir yang masuk ke dalam badan dia. Bila dibalut pasir-pasir tu, lepas tu terjadilah makin lama dan proses yang panjang, terjadilah mutiara yang sangat cantik dekat dalam badan tiram ni. Okey, waalaikumsalam. Saya ni cerita pasal tentang macam mana mutiara terjadi. Terima kasih Mariani. Hai. Cerita macam mana mutiara terjadi. Okey, mutiara terjadi daripada pasir-pasir yang masuk ke dalam cengkerang tiram. So tiram ni sakit. Bila sakit, sebab bila kena pasir, tiram ni merasa sakit. Jadi bila sakit, dia gunakan, tapi dia tak boleh nak keluarkan pasir-pasir tu dengan tangan sebab dia tak ada tangan. So dia gunakan getah yang ada dalam perut dia untuk balut pasir-pasir yang masuk supaya pasir-pasir tu dia akan rasa hilang kesakitan tu. Dia proses tu kan. So hilanglah rasa kesakitan daripada tiram tersebut. Jadi makin lama proses tu mengambil masa yang lama. Lama kelamaan pasir yang masuk ke dalam perut tiram itu terjadilah mutiara yang sangat indah. Terima kasih Kak Syam. Baik Kak Syam. Yes, betul. Cerita. Hai Kak Siti. Memang cerita ni saya pun baru tahu cerita ni, baru tahu yang rupanya mutiara tu terjadi daripada pasir yang ada masuk ke dalam perut tiram. So macam tu lah juga kehidupan kita manusia kan. Manusia ni waktu sebelum ni lah, manusia ni sebenarnya, kita ni sebenarnya tak ada apa-apa sebenarnya kan. Daripada kecil kita tak tahu apa-apa kan. Semua macam tak ada ilmu, tak ada apa kan. Tapi disebabkan kita lalui proses kehidupan kan, proses kehidupan. Ada masa kita jatuh kan, ada masa kita diuji. Kadang-kadang macam contoh macam keadaan pandemik ni kan, ada orang yang Allah uji kena buang kerja lah kan. Allah uji tiba-tiba daripada kerja bagus tiba-tiba hilang kerja, lepas tu pendapatan hilang kan. Tapi disebabkan orang cakap disebabkan dia ni tiram. Dia macam tiram. Dijadikan diri tu sebagai tiram kan. So dia balut luka-luka itu dengan cara apa? Dia usaha cara lain, cari cara lain untuk berjaya, untuk dibangkit balik kan kehidupan dia. So akhirnya dia berjumpa dengan cara yang baru untuk dia kiranya melangkah selangkah lagi lebih tinggi daripada sebelum dia sebelum dia jadi orang panggil tu orang yang lebih hebat. Terima kasih Kak Syam. Kak Syam pun sama macam mutiara. Hidup kita macam tu lah kan, macam tiram kan. Kita jadikan diri kita macam tiram. Hai Kak Oni. Okay, kita jadikan hidup kita seperti tiram yang kita tidak mengambil contoh apa saja yang orang sakitkan kita ke, orang kata kita ke kan. Kita tak ambil benda tu sebagai satu benda yang menyakitkan kita, merosakkan kita. Kita terima apa sahaja. Terima kasih Mariani share. Okay, kita terima apa sahaja yang orang kata kita ke apa ke semua kan. Kita ambil benda tu sebagai satu cabaran untuk kita terus bangkit. Kita bukan hidup kita ni jangan kita bergantung kepada manusia sangat. Bila kita bergantung pada manusia, kita akan rasa macam tak best. Tapi jadilah seperti tiram yang walaupun sakit tapi dia tetap membalut
Dia tenang menghadapi apa saja cabaran. Dan akhirnya dia mengeluarkan mutiara yang sangat cantik untuk kita semua dapat nikmati dan kita dapat guna. Maksudnya jadi kita sendiri, diri kita sendiri dapat menjadi orang yang memberi manfaat kepada ramai orang lagi. Itulah cerita tentang kisah tiram, dan kita boleh adaptasikan dalam hidup kita seharian lah. Bila manusia kan kadang-kadang kita ada masa kita kita rasa sedih, biasa, normal. Kita berinteraksi, kadang-kadang kita rasa marah, normal. Tapi bagaimana kita merawat duka kita dengan cara kita berdiam diri sekejap, kita tenang, dan kita terus bangkit, yang buktikan yang kita pun boleh berjaya macam orang lain. Maksudnya kita pun ada something yang ada something kiranya orang lain boleh dapat manfaat pada kita. Waalaikumsalam, hai Cik Nani. Terima kasih. Okey, satu lagi cerita daripada kisah tiram tu. Kan ada satu cerita. Okey, pada zaman dahulu kan, ada seorang lelaki ni, dia seorang penjahit tau. Dia tukang jahit. Okey, dia tukang jahit. Okey, tukang jahit ni memang sangat kaya. Okey, sebab kaya, semua orang beli jahit baju dengan dia. Dia sangat kaya. Okey, tapi satu hari tapi orang tak pernah nampak dia tu bersedekah. Walaupun dia kaya, tapi orang tak pernah nampak pun dia bersedekah. Satu hari dia, ada seorang miskin datang ke kedai dia. Dia cakap apa? Orang miskin ni cakap apa? Wahai lelaki kaya, dia kata kan, wahai tukang jahit. Cakap, wahai tukang jahit, kenapa sepanjang aku hidup, aku tak pernah nampak pun kau pergi hantar sedekah kau, pergi bagi dekat pasar kepada orang-orang miskin. Orang kaya tu, orang tukang jahit tu senyum je, tak cakap apa. Aku pelik, sedangkan penjual daging di pasar yang hidupnya susah, tapi dia sangat banyak bersedekah. Hari-hari dia hantar daging pada orang-orang miskin macam kami. Lepas tu lelaki tu tersenyum je, tak apa. Dia cakap, dia tak cakap apa-apa, dia tak jawab apa. Lepas tu kan, apalah kau, macam-macam lah dia beri kata-kata cerita pada tukang jahit ni, yang kaya ni lah kan. Lepas tu hari demi hari, orang yang marah tukang jahit tu kan, dia pergi sebarkan cerita, kata tukang jahit ni sebenarnya kedekut, tak bagus, tak pernah sedekah. Kita patut ikut siapa, kita patut puji orang yang bagi yang daging, tukang daging, yang tukang potong daging tu, sebab apa? Dia rajin bersedekah. Kan, memang lama-kelamaan orang orang panggil tu, kiranya orang pulau tukang jahit ni. Kan, sebab apa? Orang tahu cerita, kata dia tak pernah bersedekah. Maksudnya dia tak baik, kau orang baik. So sampailah satu masa tukang jahit ni mati, meninggal dunia kan. Waktu tu dia tak ada orang nak uruskan, tapi ada juga, sebab itu fardu kifayah kan. So adalah beberapa orang yang menguruskan jenazah dia. So sangat kesian lah dekat keadaan tukang jahit ni. Tapi peliknya, selepas kematian tukang jahit tu, penjual daging tu tak lagi bagi sedekah pada semua orang miskin di pasar. Sampailah satu hari tu, ada seorang orang miskin tanya daripada orang yang penjual daging ni, wahai penjual daging, kenapa kau tak lagi bagi sedekah kepada orang-orang miskin di pasar macam dulu-dulu? Lepas tu barulah tukang yang orang penjual daging ni buka cerita. Dia kata, hai Siti Hairum, terima kasih. Wahai sahabat, dia cakap kan, sebenarnya daging yang aku edarkan pada kamu semua setiap hari pada satu masa dahulu adalah hasil daripada sedekah seorang tukang jahit ni. Sebenarnya adalah hasil sedekah tukang jahit ni, tapi dia menyuruh aku untuk merahsiakan sedekah dia. Walaupun kamu semua kata dia kedekut, semua kata dia tamak loba lah, macam-macam kan. Tapi sebenarnya dalam diam, dia lah sebenarnya pemberi sedekah kepada kamu semua. Dan dia setiap hari menginfakkan 150 dirham untuk disedekahkan kepada kamu semua. Dan semua orang waktu tu ramailah dengar dia cerita kan. Dan semua orang miskin yang selama ini memulaukan, dan orang-orang yang dekat kawasan situ yang memulaukan orang tukang jahit tu, semuanya insaf. Okay, sebenarnya apa? Dalam hidup kita ni, kita tak perlu nakkan penghargaan manusia lah. Macam kali-kali cakap tadi kan, kita tak perlukan penghargaan manusia. Kita beri saja, biar saja apa orang kata
kan. Contohlah kalau kita buat sesuatu, dia cakap, oh ni nak kejar dunia lah, kejar apalah kan. It's okay. Sebab apa? Orang tak tahu apa niat kita. Kita buat saja. Macam kerang tadi jugalah. Walaupun sakit macam mana orang kata kan, dia tetap balut hati dia. Dia tetap dia tetap tenang sahaja menghadapinya. Dan akhirnya jadi mutiara yang indah kan. Macam tu jugalah. Macam orang yang orang yang tukang jahit tu kan. Walaupun orang kata nista kat dia, tapi pahala dia sangat banyak kan. Dan dia mungkin mati dengan keadaan husnul khatimah. Sebab apa? Dia dapat bagi sedekah yang banyak pada orang tanpa orang lain mengetahuinya. Okay. Hidup kita ni jangan kita banyak sangat nak terkesan sangat dengan orang lah. So kita Kak Din cakap dengan diri sendiri jugalah. Bukannya kita share saja cerita. Dan benda ni juga sebenarnya adalah untuk pengajaran diri Kak Din sendiri, untuk tidak terlalu terkesan dengan orang. Okay. Apa sahaja yang kita buat sahaja. Sebab apa? Hanya Allah yang tahu apa niat kita. Dan sebenarnya kita saja tahu apa yang sebenarnya kita tengah buat. Okay. Dan teruskan berpegang teguh dengan apa yang kita terus bergerak ke hadapan. Teruskan bergerak. Kayaknya buat apa yang sepatutnya supaya kita dapat mencapai kejayaan. Okay. Hidup ni memang tempat ujian. Okay. Dan cara kita berespon kepada ujian tu sebenarnya berbeza-beza. Jadi dan hasilnya pun akan berbeza-beza. Okey. Dapat tak? Itu saja sebenarnya sharing kat dia petang ni. InsyaAllah semoga menjadi dua cerita kat dia tu semoga menjadi pelajaran pada kita semua. Supaya kita lebih panggil satu, kita tak perlu nak judge orang. Satu, itu kalau kita dari view of satu view sudut lain, kita tak perlu nak judge orang. Okey, patut kita happy dengan apa yang orang kejayaan orang, sebab kita tak tahu apa yang sebalik kejayaan mereka kan. Yang kedua, kita kena sentiasa, kita sebagai manusia kena sentiasa bila kita dengar orang kata apa, kita senyap dan kita balut hati kita dan kita buktikan pada orang yang kita semua. Contoh kalau ada satu proses kejayaan kan, apa saya kata-kata orang pada kita senyap, kita sabar dan kita terus buat je, move on dan buat sampai jadi. Kan, so sampai kita berjaya. Dan satu hari nanti semua orang akan tahu sendiri, benda tu akan terbuka sendiri, tanpa kita perlu menceritakan, tanpa kita perlu menjelaskan kepada orang lain apa yang sebenarnya sedang kita lakukan. Okey semua, Kak Dia harap semua orang dapat manfaat, dan Kak Dia sendirilah untuk nasihat untuk diri sendiri. Dan terima kasih semua yang menonton. Semoga Allah lindungi kita semua, Allah pemudahkan rezeki kita semua, Allah beri kesihatan dan lindungi kita daripada wabak yang berbahaya sekarang ni kan. Okay, stay safe. Okay, duduk kat rumah, okay, jaga kesihatan diri, so patuhi SOP, okay, amalkan gaya hidup sihat insya-Allah. Dan terima kasih semua, yang baik semua pada Allah, dan yang tak baik adalah daripada ketidakbetulan kat dia sendiri. Okay, terima kasih semua yang dah join sekali tonton petang ni. Assalamualaikum.